Boleh sikit. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah dapat kita menyambung dalam pengajian dalam kitab Fathul Mu'in dan juga insya-Allah kitab Da'watul Tamah. Dan kita memulakan dengan kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menjadikan pengajian ini pengajian yang menjadi sebab ini dosa-dosa kita diampunkan dan Allah mengabulkan ini segala hajat dengannya dan memberikan kepada kita keselamatan daripada segala bala dan bencana, daripada segala musibah di dunia dan akhir. Dan kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita husnul khatimah dan mengumpulkan kita bersama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah ini kita akan masuk ini pada kitab Da'watul Tamah daripada mana kita berhenti pada minggu yang lepas. Minggu yang lepas akhir sekali kita membicarakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan ghibah. Yang mana Nabi bersabda, ya'ti 'alan nasi zamanun la yabqa ahadun illa akala riba fa in lam ya'kulhu asabahu min rubarihi. Yang maksudnya akan datang kepada manusia satu zaman yang tak ada seorang pun yang terlepas daripada memakan riba. Jika dia tiada memakannya, dia akan terkena debu-debunya. Maka hakikatnya hadis ini merupakan daripada mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. 1400 tahun yang lalu Nabi yang ini membicarakan tentang keadaan ini, yang mana kita lihat ini berlaku pada zaman yang kita tinggal pada hari ini. Maka ini menambahkan kita keyakinan kepada kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga ini kepada risalahnya. Kita lihat banyak perkara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berlaku pada zaman yang kita berada ini pada hari ini. Sebagaimana kita pernah membicarakan berkenaan dengan hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ditanya bila akan berlaku kiamat dan bila akan berlaku apakah tanda-tanda ini bagi kiamat, Nabi mengatakan, apabila kamu melihat orang Arab yang tidak berpakaian yang kasut, yatatawaluna fil bunyan, mereka berlumba-lumba untuk membina bangunan yang tinggi. Dan ini kita lihat ini pada zaman yang kita tinggal ini pada hari ini. Begitu juga yang ini berkenaan dengan al-amatu waladat rabbataha, seorang wanita hamba melahirkan tuannya. Ini juga yang ini kita lihat ini yang wujud ini pada zaman kita dengan beberapa tafsiran ini daripada para ulama. Jadi kita lihat ini adalah daripada pertama sekali daripada kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang kedua, dia menerangkan yang ini tentang payahnya yang ini zaman yang seseorang itu tinggal kalau sekiranya dia tidak dapat melarikan dirinya daripada riba hingga yang ini terkena, walaupun yang ini dengan debunya, kalau sekiranya dia cuba sedaya upaya untuk mengelakkan dirinya daripada memakan yang ini riba. Maka ini adalah perkara yang luar biasa yang tidak pernah yang ini wujud pada zaman-zaman yang sebelum ini. Maka minggu lepas saya membicarakan berkenaan dengan kepentingan bagi kita untuk kita mempelajari international monetary system yang sistem kewangan yang wujud pada hari ini. Untuk kita memahami hadis ini, hendaklah ini kita memahami bagaimana wang itu diciptakan. Sebab zaman yang kita tinggal hari ini, pertama kali dalam sejarah wang dapat diciptakan. Tidak pernah ini wujud sejarah yang ini sebelum kita manusia boleh menciptakan wang. Sebab zaman dahulu manusia menggunakan emas, manusia menggunakan perak. Ini tidak diciptakan, ini adalah tembaga asli. Manakala sekarang manusia menciptakan kewangan. Dan pada zaman yang akan datang, mereka bukan saja menciptakan, mereka bahkan hanya type saja, hanya type wang. Cuba kita bayangkan,
kalau kita mengatakan paper money yang kita hari ini, ia ibarat ini printing. Zaman yang akan datang adalah mereka tak memerlukan ini kepada printing pun. Mereka setakat ini type saja apa saja amount wang ini yang mereka mahu, itu yang akan dijadikan sebagai bayaran. Ini yang adalah perkara yang kita sudah lihat imbasannya yang wujud pada zaman yang kita tinggal hari ini, dan tidak syak lagi pada zaman yang akan datang mereka akan menggunakan ini sistem ini. Dan pada zaman ini seperti itu, maka kita tidak lihat ini wang. Kita tidak akan lihat ini wang. Maka segala-galanya dikontrol oleh beberapa manusia yang akan melihat segala transaksi yang dilakukan oleh manusia yang lain. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita keselamatan dan afiat dan taufik dan hidayah. Selepas itu beliau mengatakan, mengapa tiada berlaku adil dan ihsan dalam permuamalahan. Hendaklah setiap peniaga memilih jalan adil dan ihsan dalam semua liku-liku permuamalahnya. Ini sebelum ini Al-Imam Al-Haddad membicarakan berkenaan dengan hukum ahkam dan kepentingan kita mempelajari hukum ahkam yang bersangkut paut dengan dengan jual beli, yang bersangkut paut dengan muamalah. Maka hukum ahkam saja tidak mencukupi. Hukum ahkam ini dia wajib berada bersamanya keadilan. Wajib berada bersamanya keadilan dan juga keihsanan. Keadilan dan keihsanan. Maka firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini kita lihat biasa dibaca oleh khatib Jumaat, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan keadilan dan keihsanan. Jadi kita ada hukum ahkam dan kita ada keadilan di dalam ini hukum ahkam, dan kita ada ihsan yang melaksanakan dengan yang terbaik. Melaksanakan sesuatu dengan yang terbaik. Ini semua adalah daripada ajaran agama, agama Islam. Allah memerintahkan keadilan dan memerintahkan manusia ini untuk berlaku keihsanan. Wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Dan Allah memerintahkan manusia dengan tanggungjawab untuk memberikan nafkah kepada ahli keluarganya dan kaum kerabatnya yang di bawahannya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala melarang manusia daripada melakukan fahsya dan munkar. Allah mengharamkan penzinaan, mengharamkan minum arak, semua jenis maksiat dan kemungkaran yang merosakkan diri dan juga merosakkan masyarakat. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kamu, mudah-mudahan kamu sedar. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan ihsan, berlaku baik, memberi kepada kaum kerabat, melarang perbuatan keji dan mungkar serta penganiayaannya. Dia mengingatkan kamu, moga-moga kamu sedar. Ini kita lihat, kalau kita lihat pada makna ini, dia membawa makna yang sangat indah sekali. Kalau kita merenungkan ini, pertama sekali Allah memerintahkan keadilan, kedua Allah memerintahkan keihsanan, ketiga memberikan tanggungjawab kita kepada ahli keluarga kita yang dibawa mereka di bawahan kita. Supaya kita memahami tanggungjawab kita terhadap ahli keluarga kita. Dan selepas itu larangan Allah Subhanahu Wa Taala daripada melakukan fahsya, daripada melakukan kemungkaran, dan begitu juga dengan melakukan perkara-perkara maksiat. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita, mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah. Maka di sini Al-Imam Al-Haddad menukilkan ayat ini dan menerangkan dalam muamalah mesti ada 3 perkara. Pertama sekali adalah keadilan, dan kedua adalah keihsanan, dan ketiga adalah melaksanakan tanggungjawab. Pertama sekali adalah keadilan, apabila kita jual beli sebagai misal, mesti ada keadilan, tidak dibolehkan kita menipu misalan. Dan yang lebih tinggi lagi ada keihsanan, kita ada sifat keihsanan dan membantu orang yang susah. Dan selepas itu, apabila kita mendapatkan bahagian kita daripada keuntungan, maka kita menunaikan tanggungjawab kita dengan memberikan nafkah kepada ahli keluarga kita. Maka ini semua termasuk di dalam ibadah. Manusia akan mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka barang siapa yang mengambil jalan ini, insya-Allah dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat.
Adapun sifat adil dalam muamalah, sebab itu yang dia mensyarahkan. Sifat adil dalam muamalah iaitu dengan meninggalkan sifat zalim dan suka menipu. Yakni keadilan dalam muamalah, yakni seseorang itu dia tidak melakukan penipuan dalam muamalah. Jadi muamalah ini dia lebih daripada jual beli. Jual beli termasuk daripada muamalah. Faraid juga termasuk daripada muamalah. Begitu juga yakni bab pernikahan misalnya. Jadi muamalah ini apabila kita ada kita mengatakan hubungan antara manusia dengan manusia dipanggil sebagai muamalah. Hubungan yang ini di antara manusia ini kepada manusia ini yang lain. Iaitu dengan meninggalkan sifat zalim dan suka menipu. Selalu menyembunyikan cacat dan aib. Ini semua adalah daripada maksiat. Ini di dalam ini melakukan ini jual beli. Kerap ini mengurangkan takaran dan timbangan. Jadi ini semua adalah daripada perkara yang kita mengatakan sebelum ini. Yang ini seseorang itu, yang ini dia mengurangkan yang ini timbangan, ini sebagai misal. Selepas itu yang ini beliau mengatakan, alhasil segala apa yang diharamkan Allah ke atasnya dalam melakukan jual beli serta menjalankan tugas menasihati si pembeli dengan penuh amanah dan jujur. Adapun yang ini sifat ihsan dalam muamalah. Jadi tadi dia membicarakan tentang sifat keadilan, iaitu dia tidak melakukan maksiat di dalam muamalah. Sifat keihsanan dia mengatakan iaitu dengan memilih cara yang paling mulia, baik dan ma'ruf, seperti melepaskan tanggungjawab orang yang menyesal terhadap jual belinya. Yang ini maksudnya satu orang ini dah beli daripadanya, selepas itu dia menyesal misalan, dan dia tidak ada khiyar. Maksudnya kita ada kuasa untuk tidak kembalikan apa yang dia beli, yang ini misalan, sebab tidak ada aib, tidak ada keaiban. Tetapi dalam bab ini keihsanan, kita memberikan kepada apa yang dia mahu. Ini walaupun kita mengatakan tidak diwajibkan, tetapi dia adalah dalam perkara yang ini keihsanan, dengan kita niat ini membantu orang lain yang sedang yang ini memerlukan. Seperti melepaskan tanggungjawab orang yang menyesal terhadap jual belinya. Ini dalam fikih muamalat kita panggil bab iqalah. Ini iqalah iaitu satu orang ini dah beli barang, lepas tu dia menyesal pula. Tapi dia tidak ada khiyar majlis, ini dia sudah keluar daripada kedai sebagai misal. Tapi selepas itu dia menyesal. Dia mengatakan, boleh tak saya pulangkan balik? Maka ini adalah dalam bab keihsanan. Maka penjual tidak diwajibkan kembalikan, tapi kalau dia boleh kembalikan, itu adalah lebih baik. Sesudah lazim syarat jual beli itu, yakni sah menurut hukum, sesuai dengan sabda Nabi SAW, man aqala nadiman. Apa perkataan aqala? Aqala di sini yakni kita kembalikan apa yang sudah dibeli ataupun dijual. Man aqala nadiman. Nadiman ini orang yang menyesal. Safqatahu aqala Allahu asghatahu. Barang siapa melepaskan orang yang menyesal dari barang jual belinya, nanti Allah akan melepaskannya daripada ketelanjurannya di hari kiamat. Yakni kesilapan-kesilapan yang Allah mengampunkan ini pada hari kiamat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita semua insya-Allah yakni taufik dan hidayah. Selepas itu dia mengatakan bersifat toleran dalam melakukan jual beli. Jadi perkara yang seterusnya pun sama juga. Imam Al-Haddad akan membicarakan ini tentang bab-bab ini yang bersangkut paut dengan keihsanan. Jadi dalam bab jual beli kita ada hukum ahkam dan kita ada keadilan dan kita ada keihsanan, iaitu kita melaksanakan perkara-perkara yang mendatangkan yakni cintaan ini Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah para jemaah sekalian, kita sekarang ini akan kembali